Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidayah iman dan Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman yang ada dalam diri kita ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang boleh merosakkannya, dan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman kita suci daripada kesyirikan. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari hamba-Nya sebarang kesyirikan, dan Allah Taala akan tolak mana-mana amalan ataupun mana-mana perkara yang disekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Atas sebab itulah kita senantiasa belajar, membaca dan berusaha untuk memahami maksud akidah tauhid yang sebenar, iaitulah akidah yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan segala bentuk kesyirikan, sama ada yang kecil ataupun yang besar, sama ada yang zahir ataupun yang tersembunyi. Karena kita harap Allah Subhanahu wa taala menerima kita dengan sebaik-baiknya apabila kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi atas dasar itulah kita menyambung bicara kita dan perbincangan kita dalam Kitab Tauhid ini. Kita pada bab yang ke-10 pada hari ini, iaitulah pada soal menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah. Menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah. Orang sembelih binatang ni biasanya ada dua maksud. Pertama, dari sudut memuliakan, seperti memuliakan tetamu kita, dia datang rumah kita, kita pun sembelih ayam atau sembelih kambing. Lalu kita pun makan daging tersebut, kita masak dan kita makan. Maka perkara tersebut memang kita sembelih untuk dia, tapi untuk memuliakan dia sebagai tetamu. Dan perkara ini termasuk dalam perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar memuliakan tetamu. Sehingga Nabi SAW pun begitu. Ada sahabat yang sembelih kambing untuk Nabi bila Nabi jadi tetamu di rumah dia. Nabi Ibrahim AS bila malaikat datang, faja'a bi'ijlin hanir, dia sembelih anak lembu untuk bagi makan kepada tetamu dia. Yang ni tidak menjadi masalah kerana kita menyembelih dia untuk memuliakan seorang dalam rangka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab apa tu? Hak dengarnya memang lama lah, apa dia depan sebut tu. Biasa paper lama ke. Semua benda lama boleh.
Tapi kat sini ni baru belaka ni. Ha. Ha. InsyaAllah. Baik, jadi kalau dalam bab memuliakan begitu tidak menjadi masalah kerana kita menyembelih mengharapkan redha Allah. Cuma kita nak memberikan makan kepada tetamu. Waktu kita sembelih pun kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kita sembelih. Kalau nak makan daging pun tak ada masalah. Untuk kita sendiri pun tak ada masalah. Yang dimaksudkan menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah ni, ialah menyembelih binatang dengan niat mengagungkan sesuatu. Sebab tu tajuk atas kecil dia tulis menyembelih tumbal. Tumbal ni apa dia tumbal ni? Korban. Korban yang dipersembahkan kepada sesuatu. Jadi kalau orang contohnya dia puja pantai, dia sembelih lembu dan dihanyutkan ke pantai. Bukan untuk makan pun, untuk memulia dan mengagungkan sesuatu yang dia sembah. Okay? Dia sembah patung, lalu dia sembelihkan binatang, dipersembahkan kepada patung tersebut. Dia tak makan pun. Kita orang Islam ada perkara tersebut. Kita sembelih, kita persembahkan kepada Allah. Macam kita raya korban baru ni lah. Tapi Allah Azza wa Jalla dia izin untuk kita makan daging tersebut. Sebab tu sebenarnya daging tu memang dah jadi milik Allah. Kita dah korbankan dia dan kita persembahkan kepada Allah. Tapi oleh kerana syariat kita ni tidak suka kepada pembaziran. Dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah Taala kamu makan, Allah Taala kata kamu makanlah daripada daging tu dan berilah makan kepada orang-orang miskin. Jadi kita makan tu kerana Allah izin. Pada asalnya dia sudah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dapat satu bahagian, contohnya 30 kilo, jangan rasa hak tu hak kita, bukan hak kita dah tu. Itu dah jadi hak Allah. Cuma Allah izin kita makan. Kita pun ambil lah balik makan. Nak makan banyak mana makanlah, tapi sedekahkanlah sedikit sebab Allah Taala kata wa at'imul ba'isal faqir. Ada yang bagi 3 makan, sedekah, hadiah, tapi kalau tak sama rata pun tak apa. Kalau dia sedekah sikit sudah cukup untuk dia melaksanakan perintah Allah padanya. Jangan dia berhenti saya tidak tanya pula. Baik. Jadi menyembelih tumbal ni itulah dia, sembelih korban untuk pemujaan kepada sesuatu. Kalau biasanya orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, banyak perkara-perkara ni. Hatta kadang-kadang nak tuk bomoh pun dia minta juga. Pergi bomoh, dia minta sembelih ayam, potong paruh, potong kuku ayam tu, kemudian mari ke dia lah. Dia letak kat mana, kat telaga, kat mana, kat busuk kau. Maka semua itu bentuk menyembelih kerana sesuatu selain Allah. Okey. Ada orang kerana nak meredakan gunung berapi. Tengok gunung berapi nak meletus ni, dia pun pergi sembelih. Sebagai nak menyejukkan penjaga gunung. Maka itu juga termasuk menyembelih kerana selain Allah. Okey, dalam maksud ta'ziman, mengagungkan atau mengharapkan kebaikan daripada sesuatu. Hatta kalau orang buat gitu pada sang raja. Okey, kalau raja mari rumah kita, kita sembelih masak makan, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang sembelih tu kerana mengagungkan sang raja, kemudian binatang tu tidak dimakan, sama persis seperti mana orang persembahkan kepada patung-patung berhala, tetap juga dia menjadi haram.
Kenapa? Itu bukan lagi kerana nak makan daging, tapi dia ada nilai mengagungkan sesuatu dengan mengorbankan nyawa. Mengagungkan sesuatu dengan mengorbankannya nyawa. Apa yang kita korbankan? Kita korbankan satu nyawa kerana Allah. Baik, berdasarkan perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan akulah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Disebut dalam ayat ni nusuki. Nusuk tu disebut ibadahku. Termasuklah ibadah nusuk adalah ibadat sembelihan. Ibadat sembelihan. Qul inna salati wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku, semuanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi bila seorang itu menyembelih, dia bernilai ibadah. Kita semula mengorbankan sesuatu ni, nilai dia ibadah. Bila kita korbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu kita dah sebut baru ni pada soal hari raya korban baru ni, kita bukan nak makan daging. Kita sebaliknya kita menyembelih tu nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana sembelihan itu salah satu daripada bentuk ibadah. Lagi cantik sembelihan tersebut, lagi besar pahala dia, dan lagi tinggi kebarangkalian dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan juga berkorbanlah. Yakni berkorbanlah kerana Tuhanmu. Fasalli li rabbika, salatlah kerana Tuhan, wanhar li rabbika maksudnya, dan sembelihlah juga untuk Tuhanmu. Sembelihlah juga untuk Tuhanmu. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimah. La'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdithan, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah. Jadi ancaman dia, siapa yang menyembelih binatang bukan kerana Allah, pertama dari sudut dosa dia dilaknat. Okay. Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua ibu bapanya. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Serta Allah melaknat orang yang mengubah tanda batas tanah. Batas tanah mana? Batu tara tu lah. Kita batu sempadan. Batu tara tu sempadan lah. Siapa yang ubah batu sempadan, makna dia alih sikit. Dia ambil sekaki ke 2 kaki ke. Cukup dah untuk dia mendapat laknat Allah. Bahaya ni. Orang kita ni kadang-kadang dia tak sensitif. Kata tak apa kot. Lah ni paling bahaya, bukan paling bahaya. Paling apa tu? Dia enggak, Tuan Haji dia arkitek tak? Dah tahu dia? Biasanya orang buat renovation rumah ni kan. Banyaklah ni kita duduk bandar ni, kita tak alih batu sempadan sebab kita tak ada batu sempadan.
kita ni jenis rumah flat, rumah semi-D ke, rumah apa tu, dia buat renovation habis apa ratus tanah orang. Ataupun tanah yang bukan milik dia pun. Kadang-kadang. Ni siapa, kalau dia nak parking luar, parking tak ada masalah. Tapi siapa buat binaan, siapa seolah-olah dia enjok siapa keluar. Tak ada batu sempadan. Tapi kita tahu itu bukan kawasan dia. Kalau memang dah kawasan dia, tak ada masalah. Baru ni kemuncul dalam berita baru ni, orang panggil apa? Flat tu dah jadi macam rumah apa? Rumah atas tanah lah. Hak utamanya hak bawah sekali tu lah. Jadi kalau orang nak buat lagu tu dia kena fikir-fikirkan lah. Kita bimbang termasuk dalam mengubah batas tanah. Kalau ikut undang-undang pun memang tak lepas dah. Tapi dia buat juga pasal dia rasa ni tak ada orang ni. Pasal duduk belakang rumah dia. Padahal itu tanah milik bersama kan. Itu kena hati-hati juga. Baik, apapun fokus kita bukan pasal renovation tadi. Fokus kita adalah pada yang pertama, man dzabaha li ghairillah. Orang yang menyembelih bukan kerana Allah. Orang yang menyembelih bukan kerana Allah, maka dia termasuk daripada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tariq bin Syihab menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dakhalal jannata rajulun fi dhubabin wa dakhalan nara rajulun fi dhubabin. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laysa indi syai'un uqarribu. Qalu lahu qarrib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban. Fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Wa qalu lil akhar qarrib. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allahi azza wa jalla. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Rawahu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, ada orang masuk syurga kerana seekor lalat, dan ada seseorang masuk neraka juga kerana seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, ada dua orang yang berjalan melewati satu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya satu korban. Jadi kampung tu ada berhala. Orang kampung, kalau lalu kampung tersebut, dia tak akan benar lalu melainkan mengorbankan sesuatu untuk berhala di kampung tersebut. Itu bayaran tol dia. Kalau nak lalu, kena korbankan sesuatu. Mungkin pokok dia ni dia mengagungkan berhala tu. Jadi memang bukan mungkinlah, memang dia mengagungkan berhala tersebut sehingga menjadi satu kemestian orang yang lalu kampung, mereka akan berusaha supaya orang tu mengorbankan sesuatu. Itu undang-undang kat kampung dia. Undang-undang kat kampung tu macam tu. Tiba-tiba adalah dua orang lelaki yang lalu. Bila dua orang lelaki itu lalu, mereka pun berkata kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah korban untuknya.
Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat ku persembahkan untuknya. Aku nak sembah apa, aku tak ada apa pun yang boleh dipersembahkan, kata seorang lelaki. Jawab dia orang tu, dia kata, persembahkanlah walaupun seekor lalat. Lalu dia pun pergi bunuh seekor lalat, tak sembelih pun. Ada ke orang sembelih lalat? Bunuh je lalat tu. Ambil tepuk dengan niat nak mempersembahkan kepada berhala. Kita kata sembelih. Sembelih tu istilah yang mematikan. Kalau dia tak sembelih, dia guna pendekatan lain untuk menghilangkan nyawa sesuatu, untuk persembahkan kepada sesuatu, maka tetap juga dia termasuk dalam hukum ni, kerana yang dia nak korban bukanlah teknik sembelihan tu. Yang dia nak korban adalah satu nyawa yang hidup, dia matikan perkara tersebut dan persembahkan usaha tu. Nilai dia, nilai mematikan sesuatu untuk mengorbankan sesuatu itu kepada apa yang dia nak. Tak kiralah dengan cara dia sembelih kok, dan tak kiralah saiz binatang apa. Kalau tiba-tiba dia pergi, aku nak bunuh cicak, nak beri kau tu, dia pun bunuh cicak tu sebagai persembahan kepada patung. Jadi ke tak? Jadilah. Dari sudut apa? Perbuatan mempersembahkan atau membunuh sesuatu bukan kerana Allah. Orang duk tengok ritual. Orang duk tengok jenis binatang. Tak, hak nombor satu ialah amalan kita tu. Kita buat tu untuk siapa? Ni, jangan kata alah lalat je, bukan apa pun. Padahal lalat pun satu nyawa. Hak kita bimbang jadi seperti lelaki yang pertama. Lelaki pertama kata dia memandang remeh, tak apa, lalat je. Nah, dia kata aku tak ada sesuatu, lalat je. Dia pun bunuh seekor lalat dan dia persembahkan kepada berhala tersebut, lalu dia pun boleh merentasi kampung tersebut. Perbuatan dia tersebut akhirnya menyebabkan dia masuk neraka. Seorang pula lelaki dia kata, tak, aku tak akan korbankan sesuatu kepada selain Allah walaupun seekor lalat. Walaupun seekor lalat. Akhirnya dia dibunuh kerana perkara tersebut dan dia mati masuk syurga. Sebab itu dosa syirik ni, kita tak tengok nilai hak kita buat tu, ataupun nilai benda tu, material tu. Yang kita nilai ialah, yang Allah nilai ialah nilai perhambaan atau nilai ibadat yang ada di dalamnya. Batulah kalau seorang tu terlibat dengan dosa syirik, pergi ke ahli sihir ke, sembelih binatang ke, bukan kerana Allah, tak kira besar mana. Kalau dia ambil tangkal tu, tali buruk dia ambil benang, dia ikat. Oh, dia kata tali buruk ni pun jadi kes, jadi hal. Bukan masalah tali tu, masalah dia kepercayaan dia bahawa tali tu boleh memberikan manfaat kepada dia. Itu yang bermasalah. Bukan masalah lalat ke cicak ke kucing ke binatang ke kambing ke kuda ke lembu ke dinosaur sekalipun. Masalah dia ialah nilai persembahan kepada sesuatu selain dari Allah. Maka itulah yang menyebabkan dia jadi syirik. Okey? Jangan mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Tiba-tiba orang tu tangkap ikan. Contoh macam, aku tangkap ikan ni, dia kata aku niat ikan ni, aku nak ambil dia sebagai persembahan kepada sesuatu. Dia persembahkan kepada sang raja ko, sebagai keagungan dia. Bukan sebab nak makan. Dia pun pergi.
dengan nilai sembah dia. Kalau dulu kan memang raja zaman-zaman dulu memang dia dianggap ni boleh setanding dah dengan Tuhan. Seperti Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Kalau orang persembahkan kepada Namrud, kepada Fir'aun sembelihan, maka dia sama nilai dia mempersembahkan kepada patung berhala, maka hukum dia syirik. Okey? Sebab tu kita takut kepada syirik bukan dengan nilai material, tapi pada nilai ibadat tersebut. Akhirnya lelaki itu masuk neraka, seorang lelaki masuk neraka, seorang lelaki masuk syurga, hanya sekadar disebabkan seekor lalat. Kandungan bab ini. Pertama, tafsir dalam ayat surah Al-An'am. Allah Ta'ala kata, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dah faham dah ayat tersebut. Yang kedua, tafsir ayat dalam surah Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Yang ketiga, dalam hadis tersebut, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah. Faedah yang keempat, dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan di antaranya adalah dengan melaknat ibu bapa orang lain, lalu orang lain itu melaknat ibu bapa orang tersebut. Sebab memang jarang orang nak laknat ibu bapa sendiri ni. Jarang. Walaupun zaman kita ni ada. Zaman dulu sahabat tanya, ada ke zaman kita ni? Zaman yang sangat-sangat mencabar. Jadi kebiasaannya berlaku dari sudut mana? Pergi laknat mak ayah orang lain pun tu naik marah, dia laknat balik ibu bapa orang yang mencelanya itu. Akhir sekali seolah-olah kawan ni lah, si A ni lah yang mengundang laknat si B kerana dia memulakan laknat tersebut. Jadi seolah-olah dia melaknat ibu bapanya sendiri. Orang macam ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, dilaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, iaitu orang yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah. Juga dilaknat orang yang melindungi seorang yang sepatutnya dihukum, lalu dia lindungi untuk elakkan orang tersebut yang bersalah dari sudut syarak, untuk elak kawan tu daripada dihukum. Maka Allah melaknat orang tersebut. Ya. Sudah. Lawyer termasuk dalam melindungi pelaku kejahatan. Nak jawab lagu mana? Sebab tu kalau lawyer, dia bekerja lah kerana Allah. Dia nak tegakkan keadilan. Kalau orang tu tak bersalah, dia bela kerana orang tu tak bersalah. Kalau orang tu bersalah, dia pun bela lah sebagai hak orang tu, tapi janganlah membela kejahatan dia. Jangan sampai pekat. Memang kadang-kadang dah zaman lawyer, dia nak buat kerja dia kan. Allahu Ta'ala alam. Payah juga sistem kita ni. Tapi kalau tak ada lawyer, tak boleh juga tak? Atau kena tanya lawyer-lawyer syar'i lah. Apa stand yang boleh dia kena fikir ataupun kena niat dia waktu dia buat kerja tu macam mana. Kalau dia betul-betul tahu orang yang dia bela tu bersalah, kan? Macam mana? Apakah dia nak bela juga ataupun dia nak buat macam mana? Baik, kalau dari sudut bahasa kita kata mudah tak? Tak boleh ambil lah kes tu, tapi boleh pilih lah. Boleh ya. Tapi boleh. Setengah-setengah tu tak boleh. Macam pro bono yang dia kerja yang orang tak mampu nak ambil lawyer, dia kerajaan bagi dia lawyer
Hmm. Dia tak boleh tu. Hmm. Dia tak ada choice kan. Dia tak ada choice lah. Dia sekadar mewakili lah. Wallahu ta'ala alam. Macam mana? Melindungi orang yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah. Okey. Baik. Sekejap kita tengok syarah. Sekejap. أي ضمه إليه وحماه والإحداث يشمل الإحداث في الدين كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة وغيرهم والإحداث في الأمر أي في شؤون الأمة كالجرائم وشبهها فمن آوى محدثا فهو ملعون. Disebut dalam syarah ni Al-Qaulul Mufid, man awa muhdithan, orang yang melindungi pelaku kejahatan ni ada dua. Pertama, kejahatan dalam agama. Kejahatan dalam agama. Seperti perkara-perkara bid'ah dan juga kemaksiatan dalam agama. Sebab bid'ah tu adalah jenayah terhadap agama. Orang lain tak nampak tapi dia anggap bertambahnya kebaikan. Sebenarnya yang berkurang adalah pegangan seseorang terhadap agama. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan seumpama dengannya. Maka siapa yang melindungi pelaku-pelaku sebegini, dia termasuk dalam laknat Allah. Bahaya ni. Kalau orang tu difatwakan ajaran tu sesat, dia pergi backup. Macam mana? Masuk tak? Kalau kira zahirnya masuk tak? Dia melindungi kawan-kawan ni terang-terang buat dosa, ajaran sesat dan sebagainya. Dia pula pergi defend mati-matian. Lebih banyak daripada cara dia defend sunnah. Kalau ikut syarah ni, man awa muhdithan, termasuk orang yang melakukan kejahatan dalam agama. Kejahatan yang kedua ialah kejahatan dalam umat, yakni dalam masyarakat. Seperti jenayah dan seumpama dengannya. Jadi dua-dua itu Allah melaknat siapa yang melindungi pelaku kejahatan. Jadi kalau ada soalan tadi berkaitan dengan peguam, termasuklah juga dalam hukum-hukum berkaitan dengan agama. Kalau ada orang bela ajaran Syiah, kalau ada orang bela ajaran-ajaran sesat yang lain, maka dibimbangi dia termasuk dalam hadis ini. Baik. Itu yang disebut tentang awa muhdithan. Adapun faedah dia, sekejap. Dan laknat disebut di sini laknat pelaku tanpa kita mentakyinkan seseorang. Kita tak boleh nak sebut fulan mal'un, orang ini kamu ni dilaknat. Sama juga kita tak boleh nak hukum seseorang tu kafir, melainkan kita hukum perbuatan dia. Siapa yang membela orang-orang pelaku bid'ah dan juga pelaku maksiat, dia bela mati-matian, maka dia termasuk dalam laknat Allah. Kita boleh kata macam tu. Tapi untuk fulan ta'yin, kita kata orang ni dilaknat, itu agak beratlah. Okey. Adapun berkaitan dengan hukum lawyer tadi, dalam syarah ni pun tak sebut juga, kena buat kajian lebih lagi lah. Baik, yang seterusnya, ada perbezaan, dilaknat pula orang yang mengubah tanda batas tanah, iaitu mengubah tanda yang membezakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. Digeser maju tu maknanya ditolak masuk ke dalam ataupun ditarik masuk ke, ditolak masuk keluar ataupun ditarik masuk ke dalam. Dua-dua tu
tidak boleh. Okey. Kalau batu duduk situ, tetap je duduk situ. Sebagai tanda. Yang seterusnya, ada perbezaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Ada beza. Okey. Kita dah pernah sebut hukum mengkafirkan sebelum daripada ni kan. Kita kena beza antara melaknat orang tertentu. Bila sebut orang tertentu ni kita sebut nama dia. Fulan bin Fulan, orang ni dilaknat Allah. Maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya melaknat orang atas nama peribadi dan mentakyinkan dia, menentukan fulan ni dilaknat Allah. Kerana laknat ni adalah jauh daripada rahmat. Adapun melaknat perbuatan ataupun orang yang melakukan perbuatan tertentu secara umum, maka itu dibolehkan kerana dalam bab menyebarkan ilmu dan memberikan ancaman terhadap pelaku kemaksiatan. Kita boleh kata siapa yang buat begini-begini berdasarkan hadis Nabi, orang ni akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patut kata, hok buat macam tu fulan bin fulan, dia buat gitu. Adapun dia tu urusan dia kembali kepada Allah. Cuma dari sudut hadis Nabi kena bimbang lah. Kita baca hadis ni, ustaz ada seorang kampung saya tu, dia ubah batu tara, dia kata. Dia ubah batu sempadan. Kita tak boleh kata, kalau macam tu dia tu dilaknat Allah. Pasal kita tak tahu kesudahan dia macam mana. Kan? Boleh jadi dia taubat, boleh jadi dia galih balik semula. Cuma kita boleh kata apa? Kalau ustaz, orang tu dia alih batu sempadan. Kita kata kena pesan kepada dia, siapa-siapa yang mengubah batu sempadan, orang ni dilaknat oleh Allah. Kita bukan menentukan dia, tapi kita mengkhabarkan bahawa orang yang buat macam ni dilaknat oleh Allah. Jadi kerana urusan laknat tu sangat-sangat berat. Ya. Laknat tu apa? Laknat tu kita sebut dah tadi jauh daripada rahmat. Kita ni setiap orang sangat berhajat kepada rahmat dari Allah. Setiap orang. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah sebut tentang istighna daripada rahmat. Ada orang tanya saya, kamu dah cukup kaya ke daripada rahmat? Dengar dah cerita tu? Kau tak dengar lagi sini? Sini belum lagi. Kena tanya Syahir dia, muka dia tahulah, muka dia jamik gambar. Sini belum lagi ni. Banyak kali dah ulang cerita ni. Saya pun takut nak ulang banyak kali. Kata ustaz benda cerita benda sama je. Rahmat ni kita sangat-sangat berhajat kepadanya. Okey? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kita ni banyak sangat sebab-sebab rahmat. Antara doa rahmat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada umat dia ialah Nabi doa Allah merahmati orang yang bertahallul dengan cukur. Dengan cukur kepala lah. Oh, perempuan tak termasuk dah dalam hadis ni. Sebab memang perempuan tidak ada pada dia cukur kan. Gunting jari perempuan ni. Orang lelaki ni dia ada dua option. Pertama dia cukur. Yang kedua dia gunting. Dan kelebihan bercukur ni 3 kali ganda lebih daripada bergunting. Nabi SAW doa kepada orang yang bercukur. Rahimallahul muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang yang bercukur. Sahabat yang dengar doa tu, sahabat kata, wal muqassirin. Ya Rasulullah, doakan juga orang yang bergunting. Nabi ulang lagi, Allah rahmati orang bercukur. Sahabat sambung, dan bergunting Rasulullah. Nabi doa lagi kali ketiga, Allah rahmati orang bercukur. Sahabat kata, dan bergunting. Lepas tu baru Nabi SAW kata, Allah rahmati orang yang bercukur dan bergunting. Mana rahmat Allah kepada orang cukur 3 kali ganda lebih daripada orang bergunting. Satu hari saya pun pergilah
Masa tu muda lagi lah. Lah ni pun tidak tua belah mana. Cuma dulu rambut hitam. Lah ni rambut putih dah. Nah, putih orang muda dah. Muda lagi walaupun putih pun. Dulu memang hitam lah. Waktu tu waktu tengah belajar. Kita tengah belajar masih bujang. Bila masih bujang, tengah belajar ni, cuti 3 bulan. Mestilah nak pergi jalan-jalan. Jadi tak naklah bagi jalan tu kepala kita gondol. Kita pun pergilah umrah sebelum balik cuti. Saya pun pergi kat kedai gunting. Lepas habis umrah, saya kata kat dia, gunting sikit-sikit sudahlah. Bakal simpan rambut, nak balik kampung. Sudah habis tu, saya pun duduk kat masjid. Duduk Masjid Haram tu. Duduk ngaji kejap. Sambil tunggu waktu tu, dalam keadaan ihram. Pakai ihram lah, bukan dalam keadaan ihram. Dalam masih lagi kain ihram tak buka. Dia adalah seorang tu mari duduk sebelah saya. Dia pun tengok atas bawah, kata budak ni nak kata dia buat umrah, dia duduk sini. Nak kata dia tahallul dah, rambut dia banyak lagi. Dan dia orang tu tanya saya tu. Lepas sembang-sembang, dia tanya, "Mas muka, apa nama kamu?" Tanya, "Nama saya Ahmad." Lepas tu dia kata, "I'tamarta? Kamu dah umrah ke?" Saya kata, "Ya." "Selesai dah?" "Selesai dah." "Tahallul dah?" "Tahallul dah." Dia pun tengok rambut saya. Soalan dia lepas pada tu memang menusuk kalbu. Dan menyebabkan saya terkesima, tak boleh nak jawab. Sampai lepas daripada tu saya ambil keputusan untuk mengubah cara umrah sebelum tu. Ataupun selepas daripada tu lah. Dia tanya saya, "Atastaghni min rahmati rabbik?" Apakah kamu rasa dah cukup kaya dengan rahmat Allah? Maknanya apa? Nabi tawar 3 rahmat, mugi pilih hak 1. Kaya dah, cukup kaya dah ke dengan rahmat Allah? Saya bila dengar soalan tu tak mampu nak jawab. Lepas daripada tu setiap kali pergi umrah, saya akan cukup kepala, ingat kepada lelaki tu. Saya tak kenal pun nama dia siapa. Dan siapa-siapa pergi umrah dengan saya atau pergi haji, saya akan kempen, cukuplah kepala. Sebab beza dia sangat-sangat besar, 3 kali ganda, rambut ni tumbuh balik. Rambut ni tumbuh balik. Cuma isu dia ialah kita tu bagaimana sifat kita mengharap kepada rahmat Allah. Jadi setiap orang ni sangat berhajat kepada rahmat dari Allah. Apabila seorang itu diharamkan daripada rahmat, maka dia adalah orang yang sangat-sangat rugi. Maka lafaz laknat adalah lawan kepada rahmat. Kalau orang tu dirahmati oleh Allah, maka dia mendapat pelbagai bentuk kebaikan. Sebaliknya, kalau orang tu dilaknat oleh Allah, maka dia dijauhkan daripada rahmat dan tidak ada kebaikan yang akan diperolehi oleh dia. Ini maksud laknat. Jadi bila dilaknat oleh Allah, dia tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Itu maksud laknat, dijauhkan dari rahmat. Okey? Jadi bila kita nak kata kepada seseorang itu dijauhkan dari rahmat, Allah laknat fulan, nama dia. Kita tak boleh nak kata nama dia. Pasal apa? Sebab kita tak tahu dia dengan Allah tu setara mana. Boleh jadi dia taubat, boleh jadi Allah ampunkan dosa dia, kesalahan dia ni sebab amalan-amalan dia yang lain. Boleh jadi banyak boleh jadi. Ataupun memang Allah ni dia mujahat sehingga akhirnya sebelum dia mati nanti dia bertaubat kepada Allah. So kita tak boleh nak bagi satu jaminan dia ni dijauhkan daripada rahmat Allah. Tapi kita boleh bagi nasihat. Nasihat tu perlu. Kita kata kepada dia, siapa yang buat begini-begini, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Yang tu kena bagi tahu. Jangan sampai kita tak berani nak kata begitu. Pasal apa? Nanti kita ni orang kata asyik-asyik laknat, asyik-asyik laknat. Macam asyik-asyik kafir, asyik-asyik kafir. Tak. Menjelaskan hukum berbeza dengan menghukum seseorang secara ta'yin tu, secara menentukan dia. Baik, boleh Kita pergi lagi. Kisah seekor lalat
tersebut merupakan kisah yang penting sekali. Bahawa orang yang masuk neraka itu disebabkan kerana ia mempersembahkan korban lalat yang dia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk para pemuja berhala itu. Dia sembah tak berhala tu? Tak. Dia mempersembahkan korban semata-mata nak melepaskan dirinya daripada orang-orang kampung tersebut. Ataupun nak biar boleh lalu jalan tu. Itulah niat dia. Tapi akhirnya dengan sebab korban dia kepada nyamuk, kepada berhala tu, seekor lalat, dia telah melakukan dosa syirik yang besar. Nampak? Ini kisah penting. Mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman, bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah sahaja. Ni poin ni nombor 10 ni tanda sikit. Sekali lagi kita baca. Memahami atau mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman, bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka, padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah sahaja. Maksudnya orang tadi tak minta pun sembah Tuhan dia. Dia hanya minta persembahkan korban untuk Tuhan mereka. Maknanya menghormatlah Tuhan kami ni. Biar mu tak sembah pun tak apa. Tapi kalau mu nak lalu, mu kena korbankan untuk Tuhan kami. So, apa yang mereka minta ialah amalan lahiriah. Dia sebutkah kamu kena iktikad dalam hati bahawa dia ni Tuhan? Tak. Orang kampung tu tak letak pun syarat kena iktikad di dalam hati. Dia hanya amalan lahiriah sahaja. Sebab tu kita sebut sebelum daripada ni, antara amalan atau perbuatan yang membatalkan syahadah kan ada 3. Satu, iktikad di dalam hati. Yang kedua, perkataan dengan lisan. Dan yang ketiga, perbuatan dengan anggota. Walaupun dia tak niat dalam hati, tapi kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik, maka dia boleh terbatal akidah dia. Dia tak iktikad pun, tapi perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Dia pergi kat ni, kalau ni tiba-tiba lah, contohlah, dia pergi kat Batu Cave, pergi ziarah, tengok-tengok orang buat, dia saja pergi melancong, pergi melawat, orang pun suruh dia tunduk kau, sujud kau, bakar kau, colok kau, apa kau. Perbuatan-perbuatan sebegitu, lahiriahnya, walaupun seorang tak beriktikad di dalam hati, tapi boleh menjatuhkan seseorang dalam bentuk pemujaan pada berhala. Bahaya tak? Bahaya. Kalau dia persembah kuih lah ke mana? Persembah kuih. Ya kita ayat kan? Persembah kuih kau, buah kau. Nah, hak spesifik kita ni korban persembahan kepada binatang berhala dalam bentuk nyawa. Kalau dalam bentuk buah, kalau bentuk kuih, dia tak korbankan, tapi dia persembahkan. Dia tak matikan, tapi dia mempersembahkan. Dia beli kuih RM2 je. Beli kuih RM2, letak dalam piring, pergi letak. Alah, tak usah pelik, tak usah pelik. Kadang-kadang kita nampak agak mustahil kan. Ada kan, contohlah ada satu kubur dekat Singapura. Satu kubur keramat dekat Singapura ni, 3 agama pergi kubur tu. Orang Islam pergi kubur yang sama, orang Hindu pergi kubur yang sama, orang Buddha pergi kubur yang sama. Hak penjual alat semayang tu dia tapau belaka 3 agama. Hak jual tu orang Islam. Sebab kubur tu tubuh orang Islam.
Tiba-tiba kalau dia pergi, dia ambil colok ke, dia pergi, dia tak hidangan ke apa semua ke, dia tak korbankan, tapi dia mempersembahkan sesuatu. Jadi ke tak jadi? Jadi juga. Pasal apa? Nilai mengorbankan sesuatu. Nilai mempersembahkan sesuatu. Sebab tu dia kata di sini, mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman dan bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan sampai sanggup mati, aku tak akan bunuh walaupun lalat, sebab nilai syirik tu besar di sisi kita. Bukan nilai lalat tu, nilai syirik tu. Orang kita lihat pada material, lalat je, itu je, sikit je, bukan apa-apa pun. Dah, kalau kita pergi kepada orang-orang non-Muslim, tak apa, kita nak mengharmonikan. Tak apa, kita nak berkawan dengan dia. Tak apa, kita nak layan dia. Takkanlah, tak boleh. Nanti dia berasa hati pula kat kita. Banyak kita letak nilai syirik tu sangat remeh. Kita besarkan benda lain daripada syirik. Takut orang tu berasa hati dengan kita, takut jiran tu rasa kita sombong, takut tu, takut ni, macam-macam. Padahal tak kena bunuh lagi. Baru sekadar apa? Nak menjaga hati. Kalau bahasa kita Malaysia ni, masyarakat majmuk semata-mata nak menjaga hati dan sensitiviti. Padahal nilai syirik tu sangat besar. Dalam hati orang beriman, kalau benda ni syirik, dia tak akan buat walaupun kita tengok benda tu remeh. Lalat je, tak. Sanggup tukar. Sama ada lalat mati, kamu mati. Kalau kira nilai nyawa kecil je, lalat, siapa-siapa pun boleh bunuh. Dia, sangat besar nilai nyawa dia. Tapi orang beriman, sanggup mati. Walaupun aku mati, aku tak akan bunuh lalat untuk sembahan selain dari Allah. Pasal apa? Dia bukan nilai nyawa lalat, dia nilai besarnya dosa syirik. Dia sanggup mati mempertahankan tauhid dia. Ini sifat orang beriman. Yang mana hati dia penuh dengan tauhid. Sebab tu kita orang Islam kan trigger, kita sangat trigger. Bila ada terlibat benda-benda syirik kan, trigger lalu. Berasa tak kena kita. Berasa tak selesa, berasa. Macam saya sebut cerita Ong tu lah tak? Ingat tak cerita Ong tu? Saya pakai baju merah ni kan. Ada Ong nak beli telefon tu. Ingat tak cerita saya? Kita pun istighfar, ya Allah. Apakah semata-mata nak tahu harga telefon, kita sanggup sandarkan Ong tu pada baju warna merah? Istighfar lah gitu. Istighfar, ya astagfirullah, insyaAllah. Ya Allah, mudah-mudah Allah ampunlah dosa. Kalau kita sebut tu tak niat pun, tapi perkataan tu nilai dia berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar banyak-banyak. Lepas tu kita istighfar benda-benda yang kita tak sengaja. Takut. Orang Islam ni dia takut pada syirik. Walaupun dengan sepatah perkataan, walaupun dengan perbuatan yang remeh, walaupun dengan seekor lalat. Kalau ada lebih kecil daripada lalat pun, kalau dia kata, bagilah persembahan kepada Tuhan kamu walaupun sebutir kacang, tetap kita tak akan persembahkan. Yang seterusnya, orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang Muslim, sebab seandainya dia kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bersabda masuk neraka kerana seekor lalat. Okey? Maknanya orang tu orang Islam yang mempersembahkan lalat tu. Kalau dia tak Islam, Nabi tak akan sebut dia masuk neraka kerana lalat, sebab dia orang kafir masuk neraka sebab kafir dia tu. Bila Nabi kata dia masuk Islam sebab lalat, berarti dari sudut akidah dia selamat. Cuma perbuatan dia itulah yang menyebabkan dia masuk neraka. Boleh faham tak? Sebab tu orang kita orang Islam ni, kita kena tahu apa beza Murji'ah
dengan ahli sunnah. Murji'ah. Murji'ah ni al-irja' antara fahaman irja' murji'ah. Kita sebut murji'ah, qadariyah, mu'tazilah, tak faham belaka tu. Nah, kalau sebut detail, cuma saya sebut contoh satu je. Murji'ah ni dia mengeluarkan amalan daripada iman. Maknanya saya beriman, apa saja yang saya buat tak ada kaitan dengan iman. Bila saya kata la ilaha illallah, maka saya Islam, saya buatlah gapo apa, saya tetap Islam. Hatta kalau buat macam ni pun, dia kata saya masih lagi Islam. Tapi di sisi Allah, tidak. Apa yang kita buat ada kaitan dengan iman. Ahli sunnah menyatakan, iman ni kepercayaan dalam hati, perkataan pada lisan, dan juga perbuatan pada anggota. Semua termasuk dalam definisi iman. Jadi orang hari ni, ramai orang, dia anggap iman tu hanya di dalam hati. Bila dia mengucap la ilaha illallah, dia nak buat apa pun, itu tak termasuk dalam iman. Tak terbatal iman dia. Kita kata ahli sunnah tidak berpandangan sebegitu. Dan sebahagiannya berat lagi berbangga-bangga dengan kemaksiatan. Seolah-olah kemaksiatan itu tak ada kaitan dengan iman dia. Ada video seorang lelaki tegur wanita berpakaian tak senonoh tu kan. Lepas tu suami dia pergi marah pula. You tak ada adab dengan isteri aku pun tak ada adab denganmu. Aku tanggung dosa bini aku. Oh, kemain. Oh, kuat dia nak tanggung dosa bini dia. Kamu tak payah cakap pun, memang tanggung dah. Pasal dia bini aku terima nikahnya dengan segala hak dia buat tu, aku kena tanggungjawab belaka. Tapi itu menunjukkan bahawa dia tidak merasa kesalahan tu ada kaitan dengan. Dia rasa tak apa, asalkan dia beriman kepada Allah. Yang lain buatlah maksiat macam mana pun. Dia panggil al-irja', dia panggil. Fahaman murji'ah. Neo Mu'tazilah ataupun neo Murji'ah. Murji'ah zaman moden. Baik. Yang ke-12. Hadis ini merupakan satu bukti bagi hadis yang sahih yang menyatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, syurga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali seliparnya sendiri, dan neraka juga demikian halnya. Jadi nak masuk syurga ni kadang-kadang dekat sangat nak masuk syurga, tapi jangan lupa neraka pun sama juga. Boleh jadi dengan sebab satu perbuatan yang kita tak sangka, dia boleh menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Kita minta berlindunglah dengan Allah Azza wa Jalla daripada kesyirikan. Daripada kesyirikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Kalau dia tidak beriktikad orang tu berkuasa, dia terlibat dengan syirik, kita panggil syirik kecil. Tapi kalau sampai iktikad tu di dalam hati, maka dia dah jadi syirik yang besar. Itu beza dia. Okay? Yang ke-13, mengetahui bahawa amalan hati adalah tolok ukur yang terpenting sampai pun bagi para pemuja berhala. Okay? Kita pergi kepada bab yang kedua, bab yang ke-11 sama juga. Boleh lagi? 10 minit lagi tinggal. Ingatkan nak bab sebelah tu, bab dia sambungan sama je. Sebab arti kita kalau boleh tak nak terlibat, dia panggil dalam bab ni, menyembelih binatang dengan niat kerana Allah. Tapi dia buat pada tempat yang orang sembelih bukan kerana Allah. Boleh faham? Dia niat sembelih kerana Allah, tapi dia pergi buat tempat pada orang yang sembelih bukan kerana Allah.
Jadi menyerupai orang pada kesyirikan sedang dia tak niat syirik. Boleh ke tak boleh? Dalam hadis Nabi tak bagi, Nabi tanya dulu. Baik, oleh kerana bab ni panjang, kita bincang pertemuan yang akan datang. Tapi bab menyerupai ni kita nak ulaslah dengan satu hadis yang Nabi SAW sebut bimbang menyerupai. Iaitu kita sekarang dalam bulan Muharram, hari ni 6 Muharram. Hari ni 6 Muharram. Jadi kita menghampiri hari 10 Muharram, iaitulah hari Ashura. Hari Ashura pertama kita nak sebut ialah disunatkan puasa lah, sebab Nabi SAW suruh puasa. Dan Nabi juga menggalakkan menyatakan pahala puasa itu, kelebihan dia menghapuskan dosa setahun. Dan bila orang Yahudi ada para sahabat bagi tahu kepada Nabi SAW Yahudi pun puasa, maka Nabi SAW tak suka menyerupai Yahudi. Sehingga Nabi SAW kata, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau aku panjang umur sampai tahun depan, aku akan puasa juga pada hari yang ke-9. So kita pertama sunat puasa hari 9 dan 10, iaitulah hari Ahad dan Isnin nanti. Yang minggu depan ni, Ahad dan Isnin kita pakat puasa, kempenlah anak isteri kita untuk puasa sama-sama. Tapi yang saya nak ambil ialah macam mana Nabi ni tidak suka menyerupai orang kafir hatta dalam bentuk ibadat yang kita buat kerana Allah. Kita puasa kerana Allah. Kita puasa ikut Nabi Muhammad kerana ikut Nabi Muhammad. Tapi kerana sang Yahudi ada puasa hari yang sama, Nabi SAW tak suka menyerupai Yahudi. Kalau tak sama dalam bentuk ni, padahal ini ibadat, macam mana pula kalau sama dalam bentuk kemaksiatan ataupun kesyirikan? Puasa tak ada nilai syirik langsung pun. Orang Yahudi puasa, bagus tak puasa dia? Bagus. Ada nilai syirik tak pada ibadat Yahudi? Tak ada, dia buat kerana Allah. Cuma sebab dia Yahudi, Nabi tak suka kita menyerupai ibadatnya Yahudi. Tiba-tiba kalau ada ibadat mereka yang berunsur syirik, sembelih korban pada tempat orang yang menyembelih kerana selain Allah, Nabi tak benar. Jadi bererti kita ni, nilai akidah tu sangat penting dalam hati kita. Sehingga al-wala' wal-bara' dia panggil. Al-wala' wal-bara' ni kita bersama dengan Islam dan kita berlepas diri daripada amalan dan perbuatan selain daripada Islam. Kita sangat tekankan hatta dalam soal ibadah. Puasa, tak ada masalah kalau kita, sebab tu kita nak puasa sehari, boleh tak puasa sehari? Boleh, tak ada masalah. Cuma Nabi punyalah nak menyelisih Yahudi, Nabi nak puasa juga hari Isnin, hari 9. So kita ambil dua perkara. Pertama sunat puasa, Isnin ni puasa, Ahad ni puasa. Yang kedua, iktibar daripada sifat Nabi tak suka menyerupai Yahudi, maka kita ambillah pendekatan yang sama. Mana-mana amalan orang-orang bukan Islam yang ada terkaitan dengan ibadat mereka, sama ada ibadat mereka yang berunsur syirik ataupun tidak syirik, maka kita jangan bersekongkol atau menyamakan diri dengan mereka. Sebagai contoh, kalau Yahudi itu zikir duduk lompat-lompat. Sebagai contoh, Yahudi zikir lompat-lompat tak? Lompat-lompat. Nah, kalau Kristian waktu hari Sabtu, hari Ahad dia duduk menyanyi-nyanyi di gereja, maka kita orang Islam jangan buat lagu tu. Minat benar kalau ada hak menyanyi-nyanyi, zikir menyanyi, zikir menari, sedang Islam tak ajar lagu tu.
Itu akidah kita. Itu adalah al-wala wal bara' kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih binatang dengan niat kerana Allah dilarang, dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan kerana Allah, dan juga kaitan-kaitan dengan ibadat-ibadat orang kafir yang lain. Kita bukan nak bergaduh dengan mereka, sebaliknya kita nak jaga agama kita. Jangan nilai ekstrimnya, syadid. Kadang-kadang kita ni syadid. Orang kata syadid. Padahal bukan syadid, kita nak jaga. Macam-macam bentuk perayaan orang kafir sebenarnya dah masuk dalam amalan kita. Hari Ibu tak pernah dikenal dalam Islam. Hari Bapa tak pernah kenal dalam Islam. Hari lahir tak pernah kenal dalam Islam. Hari apa lagi? Valentine tak pernah kenal dalam Islam. Semua tu orang Islam ambil belaka. Daripada mana dia ambil? Daripada bukan Islam. Lepas tu isu dia kalau betul sayang kepada agama Allah, jaga akidah. Orang kata, syadik mari makan, bukan gapo pun. Bukan masalah makan. Masalah kita nak jaga akidah kita. Kalau lalak ni, ambil iktibar, lalak seko. Lalak ni tak ada orang nilai pun. Kalau bunuh pun orang tak kata, orang tak marah. Kalau tak bunuh pun orang tak marah. Tapi akhirnya dia bunuh tu, Allah marah. Pasal apa? Sebab nilai bunuh. Kerana selain Allah. Itu je. Ada orang nak marah kalau bunuh lalak? Tak ada. 10 ekor pun tak ada marah. Tapi orang ni hanya seekor. Seekor tu. Allahu Akbar. Jadi itulah iktibar yang patut kita ambil dalam bab pada hari ini. Yang seterusnya tu kita baca pada pertemuan akan datanglah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ke nak tanya? Kalau tak dapat puasa 9 tu, dia ganti 11 boleh? Kalau dia tak dapat puasa 9, dia ganti 11. Boleh. 10 dengan 11. Boleh. Darjat di Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut dalam Fathul Bari ada 3 martabat. Martabat paling tinggi sekali puasa 10 dan sehari sebelum serta sehari selepas. Makna 9, 10, 11. Tak boleh 10, 9, 10, 11 ambil 2 hari 9, 10. Tak boleh 10 saja. Tapi kalau dia tak boleh 9, dia pindahlah kepada pasal maksud Nabi SAW puasa 9 adalah menyelisihi Yahudi yang puasa sehari. Jadi Nabi ambil puasa 2 hari. So kalau kita nak ambil afdal, ambil 9 dan 10 sebab itu Nabi mention gitu. Tapi kalau tak mampu hari ke-9, puasalah hari ke-11 sebab maksud ke-11 tu masih boleh dicapai. Maksud yang ke-9 tu bila kita tak mampu boleh dicapai dengan kita berpuasa pada hari 11 untuk menyelisihi Yahudi. Niat qada pada hari tersebut. Niat qada pada hari tersebut. Boleh kot insya-Allah. Pasal dia maksudnya adalah puasa pada hari yang ke-10. Pada hari tersebut kita puasa. So kalau kita ada puasa macam kita ni lah, hari Isnin juga hari ke-10 dapat dua. Tapi kalau hari qada yang nak kepada contoh puasa 6 Syawal tu, itu saya berpandangan tak boleh lah. Pasal Nabi suruh sempurnakan Ramadan dulu baru tambah 6 kan. Wallahu ta'ala alam. Itu setakat ni lah. Ada lagi soalan? Ustaz, pasal alif batas tanah tadi, kalau kita dah buat bangunan Ustaz, misalnya Kalau dah buat bangunan, imma wa imma. Pertama, minta izin balik. Kita bayar harga hak kita ambil tu, jadikan dia hak milik kita. Maknanya memang hak ni dah jadi milik kita, kita minta maaf, kita bayar, jadi kita beli, jadilah hak kita. Berapa? Macam orang kata nak jalan kan, kita nak masuk ke rumah kita kena buat jalan.
kita pergi bayar kepada owner tu, minta buat jalan ni berapa dia nak. Kita berbayar, maka jadilah dia untuk kegunaan jalan kita beres. Tapi kalau dia tak nak, berkerah juga, dia nak tanah dia balik, nak kena roboh dan sebagainya, itu hak dia, kita kena hormatilah. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia tak nak bayar, dia kata tak apalah, dia bagi je kat kita, alhamdulillah, boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.